Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersua kembali bersama saya, Yuri Ahmad dalam ruangan Jom Mojo, merubah obes jadi obses. Hari ni, saya nak sambung episod yang lepas tu. Cerita kita yang lepas tu pasal faham rintangan insulin dan kencing manis tahap 2. Sebenarnya nak sambung pula macam mana kita nak lawan simptom-simptom dan penyakit ni lah. Tapi sebelum tu, saya nak tambah sikit lagi lah. Lepas saya post video tu, ramai juga lagi hantar mesej lah kat saya, tanya soalan macam-macam. Bagus juga. Ini memang topik ni memang ada yang memang nak tunggu-tunggulah sebenarnya. Kebetulan pula ada seorang kawan telefon saya. Kawan, rupanya dia pun tengok video tu. Dia telefon saya, dia kata, "Pak Yoy, ini kawan-kawan budak-budak daripada zaman-zaman pemotoran dululah. Orang panggil saya Pak Yoy lah, grup-grup tu. Tapi dalam grup tu semua orang kita panggil Pak. Yang muda pun Pak, yang tua pun Pak. Nama Pak macam Indonesia pula. Tapi ialah tanda penghormatan, hormat menghormati. Itu yang actually satu sikap yang baik lah. Amalan yang baik lah sebenarnya. Jadi cakap, "Pak Yoy, saya nak tanya soalan lah ni." "Apa dia masalah dia?" "Saya tengok video tu, Pak Yoy cerita pasal rintangan insulin. Saya dah faham. Tapi yang saya tak faham tu, kenapa badan rintang insulin? Kenapa badan ni tolak insulin?" Sebenarnya soalan yang baik lah. Saya pun tak terfikir nak jawab. Tak terlupa nak jelaskan pasal benda ni. Memang betul. Kenapa badan kita menolak insulin tu? Iyalah, betul lah tu. Satu soalan yang baik lah. Terima kasih lah bro. Tapi satulah bro ni pula. Bro ni sebenarnya dia pun baru macam dapat diagnos kencing manis lah. Umur pun belum 40 lagi. Tapi dia takut-takut nak sorok-sorok. Tak payah, jangan risau. Saya nak beritahu satu perkara. Berita gembira pasal insulin dan rintangan insulin dan kencing manis ni kita boleh baiki. Kita boleh perbaiki, bukan ubati, kita perbaiki. Jadi badan kita boleh perbaiki. Tapi tak apalah, persoalan yang dia tanya tu memang sangat baik. Kenapa badan ni tolak insulin tu? Sebab dia mudah je. Badan kita ni kan ada antibody. Jadi maknanya dia ada sistem pertahanan. Dia ada sistem pertahanan diri. Sama juga gula. Gula dalam badan kita ada level yang dia perlukan cukup-cukup je. Dia tak perlu lebih pun. Bila lebih daripada itu, badan akan detect sebagai satu ancaman. Jadi racun dalam badan kita. Boleh membahayakan badan kita. Jadi dia tak mau. Itu sebab badan kita, dia akan tolak insulin tu. Insulin tu dia akan tendang insulin tu. Pasal insulin ni akan memasukkan zat-zat makanan yang kita cakap tadi kan. Daripada glukosa ditukar nak jadikan glukogen masuk dalam badan kita ni. Jadi bila dia dah detect, dia dah perlu cukup, gula tu dah cukup dalam badan, dah mula nak melebih, dia akan tolak insulin ni. Dia tak nak bagi insulin ni masukkan zat makanan dalam badan lagi. Sebab dia akan membahayakan kita. Bila kadar gula dah makin tinggi akan membahayakan kita. Jadi sama macam reaksi antibody pada kita. Bila sesuatu berlaku, badan kita akan melawan virus. Ada virus, dia akan lawan. Sama juga. Macam tu jugalah fungsi rintangan insulin ni. Badan kita punya tindak balas. Ialah satu tindak balas daripada badan kita. Dia pertahankan badan kita. Jangan bagi masuk lagi insulin. Tak boleh. Buang insulin. Tolak insulin. Jadi ini yang berlaku pada badan kita. Cuma hormon-hormon ni semua ialah hormon ni, fungsi hormon ni pula selain daripada fungsi-fungsi dia tu, dia ni sentiasa berkomunikasi antara satu sama lain. Jadi itu yang dia akan menggerakkan pula badan ni pula. Dia kata dia tak cukup zat. Dia ingat dia tak cukup zat lagi. Jadi dia pergi hantar pula maklumat yang dekat kepada otak. Dia hantar isyarat. Dia katakan dia lapar. Jadi kita ni kadang-kadang cepat rasa lapar balik. Dah makan, jadi lapar. Kerana apa? Zat makanan tu tak dapat masuk. Kerana badan kita dah tolak. Insulin tu tak mau dibenarkan. Jadi macam saya cakap dulu, insulin ialah hormon yang membina. Jadi bila dia tak dapat bina buat glycogen dalam badan kita, nak masukkan dalam hati, nak masukkan dalam otot ni, dia akan buat makanan tu jadi lemak yang disimpan dalam perut, punggung, peha. Ini yang berlaku. Jadi itulah maksud dia rintangan insulin. Sebenarnya ialah satu tindak balas daripada badan kita sendiri. Dia dah tak nak lagi terlampau banyak gula dalam badan dia. Kita buat satu gambaran. Badan kita sebenarnya perlukan satu sudu teh gula je untuk satu hari. Itu je dia perlukan. Contohlah. Saya bagi satu gambaran. Dia perlukan banyak tu je. Tapi kita pula, saya dulu pun samalah. Minum kopi tu mau 3 sudu, 3 pack gula tu saya pakai tu. Padahal badan kita perlukan 1 pack tu je. Tapi saya sendiri memang 2 sampai 3. Ada kawan saya tu mesti 4.
Macam itulah. Jadi itu yang berlaku pada badan kita. Itulah kenapa insulin itu ditolak. Ada sebab dia, bukan dia saja tolak. Jadi ini yang kita cakap pasal rintangan insulin dan kencing manis tahap 2. Bila saya cakap pasal kencing manis tahap 2, ada juga yang tanya soalan. Ada tanya soalan, kenapa dia pakai cucuk, dia tak pakai ubat? Ada yang pakai ubat. Okey, ini metod lah, kaedah ubatan lah untuk perubatan untuk kencing manis tahap 2 ni. Ada banyak cara. Macam paling mudah ialah metformin dengan glucopatch. Glucopatch ni dengan metformin ni, bagi saya lah, kalau tanya saya, ialah ubat yang paling selamat lah. Dia sebenarnya dia berfungsi dengan cara yang dia cuma bagi sel-sel yang untuk menerima insulin ni lebih sensitif, supaya dia boleh masukkan insulin tu. Dia dapat masukkan insulin tu. Dia berbeza dengan ada jenis ubatan yang memaksa pankreas keluarkan lebih banyak insulin. Itu obat yang bagi saya dah agak bahayalah. Tapi bagi saya, obat metformin, glucopatch, ini ialah obat yang basic lah. Memang asas lah. Maknanya sesuai orang yang ada rintangan insulin pun akan dibagi ubatan ni. Orang yang ada kencing manis tahap 2 punya level baru lagi lah, baru kena, dia akan bagi ubatan yang macam inilah. Biasanya obat ni pula biasanya bila baru gunakan oleh orang-orang yang kena mengidap kencing manis ke rintangan insulin ni, dia akan sangat efektif, sangat bagus. Tapi biasalah badan kita pula lepas 3 ke 6 bulan dia dah biasa, lama-lama dia pun dah tak mau ubatan. Tapi balik pada yang saya cakap tadi, macam saya kata, sebenarnya bagi saya lah, kencing manis tahap 2 dengan rintangan insulin ni kita boleh baiki, badan kita boleh baiki. Jadi dia tak perlu diobati. Dia boleh diobati, dia boleh dibaiki oleh badan kita sendiri. Bagi saya yang metod yang paling, kaedah yang paling baik lah untuk perbaiki kita punya rintangan insulin dan kencing manis tahap 2 ni ialah dengan berpuasa. Kita kena sasarkan insulin tu. Masalah semua ni ialah insulin. Masalah kencing manis ni, rintangan insulin ni ialah insulin. Penyakit dia ialah insulin, bukannya gula yang tinggi dalam darah tu. Masalah dia, ubatan kencing manis ni, sistem kencing manis ni, dia nak baiki kadar gula dalam darah tu. Tapi sebenarnya isu dia ialah insulin. Penyakit dia ialah insulin. Bagi saya ialah insulin. Gula dalam darah tu ialah simptom lah, menunjukkan yang masalah kita ada rintangan insulin. Insulin dah tak boleh buat kerja dia, dah tak boleh turunkan gula tu. Jadi kita nampak gula tu naik. Macam orang kalau dia luka. Dia luka, kadang-kadang bila luka, dia dapat demam. Tapi kalau kita bagi ubat untuk baikkan demam je, luka tu kita tak rawat, luka tu akan jadi lagi teruk lah. Mungkin akan bernanah, akan jadi, dia cuma dah bagi reaksi. Dia dah luka, dia bagi demam. Demam tu satu tindak balas lah. Satu simptom lagi dia bagi. Kita ada masalah, ada kuman masuk jangkitan. Macam itulah. Jadi rawatan yang sebenarnya bukannya merawat gula dalam darah tu. Kita kena merawat insulin yang ditolak tu. Insulin yang terlampau banyak. Kita ada lambakan insulin dalam badan. Badan kita duk terus buat insulin. Pasal makanan tak boleh. Dia dah reject. Dia dah tolak insulin dalam badan ni. Kita dah ada rintangan insulin. Dia dah tak mau insulin dalam badan ni. Kita duk tambah lagi insulin. Ada orang sampai dia cucuk lagi insulin dalam badan dia. Okey. Insulin, kalau bagi saya lah, untuk kencing manis tahap 1, itu memang satu penyelesaian lah. Itu memang ubatan dia lah. Pasal dia tak boleh menghasilkan, badan dia tak menghasilkan insulin. Pankreas dia tidak ada masalah dengan nak menghasilkan insulin. Jadi mereka memang masukkan insulin dalam badan. Ada juga yang tahap 2 yang gunakan kaedah ni. Ada sebab-sebab tertentu lah. Mungkin dia lebih selesa, tak nak makan ubatan, dia tak nak paksa badan dia, bukan pakai ubat yang paksa pankreas lagi untuk keluarkan insulin. Tak payah, dia just masukkan insulin aja. Dengan harapan badan akan buat benda yang sama supaya dia terima. Tapi sebenarnya bila dia masukkan insulin juga, badan tu masih menentang, dia masih ada rintangan insulin, dia akan beri hasil yang sama. Maknanya dia tetap menolak insulin tu. Jadi kita akan ada banyak lambakan insulin dalam badan. Insulin ni bila dia dah terlampau banyak, dah berlambat-lambat dalam badan kita, dia buat kerja jugalah. Apa yang makanan yang dah tak boleh masuk dalam, nak jadikan zat-zat untuk tenaga kita ni, jadikan lemak. Buat lemak lagi. Secara tak langsung,
kita tambah berat badan lah. Kita menyimpan lemak dalam badan. Kita ada lemak simpanan. Itu yang saya cakap, bila rintangan insulin kita sampai tak boleh nampak kaki tu, pasal dia dah tempat-tempat menyimpan dia tu. Itulah. Jadi kita dah simpan lemak dalam badan, terlampau banyak lemak dalam badan. Ini yang berlaku lah. Okey, kerana itulah saya cakap, kita perlu merawat, kalau kata merawatlah, perbaiki keadaan badan kita ni dengan cara merawat masalah lambakan insulin dalam badan kita. Ini yang kita nak kawal. Jadi secara tak langsung sebenarnya lambakan insulin ni adalah salah satu sebab mengapa kita menjadi obes lah. Obesity berpunca daripada masalah lambakan insulin juga. Itulah punca dia. Rintangan insulin akan menyebabkan kita membuat lemak. Insulin akan mula membuat lemak dalam badan kita, secara tak langsung membuat tempat simpanan yang menyebabkan kita menjadi obes lah. Jadi ini bersangkut paut semua benda ni. Jadi itulah, kalau saya nak sentuh sikit hari ni pasal cara melawan diabetes tahap 2 dengan rintangan insulin ni, yang paling baik ialah dengan berpuasa. Berpuasa bermaksud menjarakkan makan. Kerana setiap kali kita makan, kita menganjak insulin. Jadi kita harus menganjakkan waktu makan ni, supaya kita punya cukup masa untuk menurunkan insulin ni. Insulin ni dia ada, sepatutnya dia masukkan dalam zat, dia habislah. Tapi kalau dia nak kena buat lemak pun, dia akan habislah, tunggulah sampai dia selesai buat semua makanan yang kita ada, kita makan terakhir, makanan kita terakhir tu, dia akan proses sampai dia selesai. Masukkan. Jadi kalau dia jadikan zat makanan, jadikan glukogen, jadi glukogen lah. Kalau dia jadi lemak, dia jadi lemak lah. Kita tunggulah sampai dia selesai buat semua tu. Itulah yang berlaku dalam proses dalam badan kita. Jadi kita nakkan kadar insulin tu diturunkan. Kerana itulah kita kena menjarakkan makan. Sebab setiap kali kita makan, insulin akan dianjak. Itu je. Jadi cara kita perbaiki kondisi ni ialah dengan kita sasarkan pada insulin tu, bukan gula yang tinggi tu. Ya, saya tahu, saya sendiri pun ambil bacaan gula tu untuk tahu, supaya bila saya cerita pasal bacaan gula tu, supaya kita dapat gambaran lah. Itu ada penanda aras dia lah. Jadi kita pun boleh tahu reaksi badan tu macam mana. Berapa sensitif badan kita ni kepada insulin. Itu dia. Bacaan gula tu ialah bacaan gula. Tapi kita nak tahu, itu yang kita ambil. Baru-baru ni saya ada post. Sebelum saya makan, macam mana bacaan gula saya. Lepas saya makan, 1 jam selepas saya makan, macam mana bacaan dia. 2 jam lepas saya makan, macam mana bacaan dia. Jadi kita boleh tahu macam mana situasi badan kita mengawal insulin ni. Apa yang berlaku. Berapa banyak insulin yang kita hasilkan, berapa banyak insulin boleh berapa cepat digunakan. Kita ada lambakan ke tak ada lambakan dalam badan. Itu yang penting sangatlah. Jadi bagi saya, cara merawat dia, cara memperbaiki keadaan ni, kita fokus pada insulin. Jadi cara terbaik untuk kawal insulin ialah jarakkan makan. Bagi badan kita cukup peluang untuk insulin tu dihabiskan. Guna dia untuk apa keperluan dia lah. Masuk jadi zat makanan, macam saya kata, jadikan lemak, buatlah, tak apalah dia nak buat lemak, bagi dia habis. Dia dah habis. Bila kita dapat turunkan insulin ni serendah yang boleh, bila kita makan, kita tak akan menganjak dia terlampau tinggi. Jadi ini yang penting sangat-sangat untuk orang yang nak merawat, untuk nak baiki kondisi rintangan insulin dan kencing manis tahap 2 ni, ialah kita fokus pada anjakan insulin tu. Kita nak kawal anjakan insulin tu. Jadi kita nak selalu insulin kita tu jatuh serendah-rendahnya. Jadi bila kita makan, dia tak naik terlampau tinggi. Ini secara tak langsung juga akan mengundang badan kita untuk sensitif balik pada insulin tu. Dia akan sensitif pada insulin tu. Dia tak nampak insulin tu. Mana insulin, tak ada insulin. Barulah macam kita tak jumpa kawan lama. Kalau tak jumpa kawan lama tu, lama semua, lama tak jumpa. Tapi kalau kita kejap-kejap jumpa, kita pun pagi jumpa, petang tu jumpa, selisih pun buat tak tahulah. Macam tu lah. Tak ada nak cerita-cerita kan. Macam tu lah. Bila insulin tu dia dah tak jumpa kita lama, dia dah tak jumpa, badan kita dah tak jumpa insulin tu, dia nak insulin tu. Yes. Mari. Masukkan makanan. Sebab dia tak ada makanan, dia perlukan tenaga. Jadi kaedah terbaik untuk kita baiki rintangan insulin dan kencing manis tahap 2 ialah berpuasa. Dengan pemakanan rendah karbo akan sangat membantu. Macam saya cakap dulu, karbohidrat adalah benda yang pertama paling mudah sekali diproses oleh badan untuk jadikan glukos.
jadikan glukos. Glukos ialah sumber tenaga utama kita lah. Tapi badan kita juga boleh makan lemak, boleh makan protein. Dia akan perlukan semua-semua ni sebagai sumber makanan dia. Jadi kita diet tu memang pemakanan tu penting, tapi jangan lupa gula, karbohidrat, protein dan lemak tetap boleh diproses untuk menjadi glukos. Jadi gula tetap akan menjadi sumber tenaga utama kita. Jadi kita mengawal dia. Cara kita mengawal tu sebab orang banyak gunakan, macam saya dulu, saya gunakan untuk betul-betul efektif. Kita sampai saya pergi ke keto diet. Keto diet memang sangat-sangat membantulah. Membantu pasal memang betul-betul rendah karbo. Rendah karbo, saya mengubah badan saya daripada menggunakan glukos kepada lemak sebagai sumber tenaga utama. Maknanya kita sampai keringkan glukos dalam badan ni sampai tak ada. Sampai dah hampir tak ada. Tapi dia tak boleh tak ada langsung pasal badan kita ni ada bahagian-bahagian badan, organ tertentu masih memerlukan, dia mesti menggunakan glukos. Dia tak boleh makan lemak. Ada. Macam otak kita boleh makan lemak, tapi ada organ-organ kita macam hati, dia mesti nak gunakan glukos. Ada. Jadi benda ni, badan kita ni, macam saya cakap dulu lah, dia akan sentiasa boleh memproses ikut keperluan dia. Itu kebijaksanaannya lah. Jadi kita jangan risau. Itu sebab berpuasa sebenarnya sangat baik untuk badan kita, bantu kita lawan rintangan insulin dan kencing manis tahap 2 ni. Badan kita sebenarnya, banyak orang takut bila dengar puasa ni, ramai yang takut lapar. Sebenarnya bila kita berpuasa, kita akan anjak kita punya macam adrenalin. Adrenalin akan bagi kita satu anjakan tak berasa lapar. Kita akan anjak pula kita punya growth hormone, hormon pembesaran. Bila kita berpuasa, bila kita dah lama berpuasa, lepas 12 jam, kita bangun tidur, lepas kita tak makan-makan lagi, kita akan terus, hormon pembesaran tu akan terus berjalan dalam badan kita, yang bantu badan kita untuk terus berasa kuat, bagi tenaga, membakar tenaga dengan efisien sekali. Tak ada masalah. Kita sebenarnya bila berpuasa, lagi lama kita puasa akan berasa lebih kuat. Itu yang kunci-kunci dia lah sebenarnya, rahsia dia. Bagi saya rahsia terbaik berpuasa, buat puasa berkala ni sebenarnya, lagi lama berpuasa lagi rasa bertenaga. Sebab badan kita akan shift, dia akan berubah daripada makan glukos dah habis, dia makan lemak, dia akan membakar lemak. Jadi puasa ni banyak membantu kita lah sebenarnya untuk melawan rintangan insulin dan kencing manis tahap 2. Jadi macam saya dah dalam video-video lepas, saya dah cerita dah pasal puasa berkala, saya dah cerita pasal keto diet. Metod-metod ni sebenarnya boleh digunakan. Jadi hari ni saya cuma fokuskan pada kencing manis tahap 2 dan rintangan insulin. Memang kita punya konsep sihatkan badan, turunkan berat. Yes. Jadi sebenarnya masa saya nak lawan obes dulu, memang kita nak lawan obes, tapi masalah dia kencing manis. Kencing manis sebenarnya nanti kita akan bawa pergi ke darah tinggi. Semuanya berpunca pada gula lah. Gula punya isu. Kita nak selamatkan, kita nak kawal insulin, kita akan dapat kawal semua isu-isu ni, semua masalah ni. Itu yang kita nak lakukan. Jadi itu yang kita nak cuba. Ini yang saya kongsikan lagi. Nanti saya akan sambung lagi cerita ni. Macam cerita ni banyak nak kena cerita, banyak topik lagi saya nak ceritakan. Tak apa, nanti saya akan cuba ceritakan lagi. And terima kasih kepada sahabat yang bagi soalan yang sangat baik. Nanti kalau ada sesiapa hantar soalan, saya try cuba juga jawab lah dalam video-video ni kan. Tapi cuba tak nak video ni panjang-panjang sangat. Okey, nanti kita sambung lagi. Okey, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye. Jom mojo. Bye.